Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis yang seterusnya nombor 5 dalam susunan Imam Nawawi ni, dalam bab 45. Jadi Imam Nawawi sekali lagi dia ulang balik hadis ni. Hadis ni juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ringkaskan saja. Nak jimat masa kita malam ni, kita buat summary. Apa kata duk panjang duk? Make me a summary kata apa? Buat khulasah intipati dia. Cerita dia, perkara ni berlaku pada zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang beriman masa tu, dia nak ziarah sahabat dia yang beriman jugalah di satu perkampungan yang lain. Ketika itu Allah Ta'ala utuskan malakun alaihi salam, satu malaikat menyamar jadi manusia masa itulah, bentuk manusia, mengiringi mas lelaki ni. Tanya dia, kamu nak pergi mana tu? Oh gitulah. Lelaki tu tak tahu yang tu malaikat, jelmaan malaikat tu. Dia ingat manusia biasalah, maka dia jawab nak pergi kampung sana. Tujuan apa? Ditanya oleh malaikat yang menjelma jadi manusia ni tadi. Kerana nak ziarah saudara teman. Kerana apa susah payah sangat nak pergi jauh perjalanan tu? Kerana teman cinta dia, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi itu sebab di sini maka malaikat tu bagi tahu, aku ni sebenarnya adalah malaikat jelmaan bentuk manusia ni, dengan izin Allah Ta'ala datang nak bagi tahu kepada kamu. Tu dalam teks kita tu, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Hadis ini sahih juga, riwayat Imam Muslim, sahih Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kamu, dia yang nak pergi ziarah tu, seperti mana kamu mencintai saudara kamu di kampung sana tu yang kamu nak ziarah tu. Kamu cintai dia semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala. Itu sebab kita ulang balik, bila kita nak bina cinta semata-mata kerana Allah ni, kita tak akan ambil kesempatan atas saudara kita tu. Setengah tu kadang-kadang baik, tapi dia ada di sebaliknya tu ada udang rimo di sebalik tempoyak masak. Tukar pula menu. Udang rimo buka kulit, masak dengan tempoyak kacor, letak dalam tempurung nyok. Tak mari kuliah malam ni. Oi, colit roti. Tak apalah, siapa penggemar tempoyak boleh cuba. Kalau yang tak suka, usahlah buat apa tu. Tapi kita balik bicara kita sini. Jadi kita takkan ambil kesempatan di atas kebaikan sahabat tu ke atas diri kita kan. Kita takkan gunakan dia untuk kepentingan kita. Apa lagi antara ciri ataupun tanda cinta semata-mata kerana Allah ni, kita akan bersedia untuk menegur dia, dan kita takkan ada rasa halangan, tak akan ada barrier. Kita akan tegur dia. Dia salah, kita tegur dia. Walaupun dia selalu belanja kita kopi Cina kurang gula dengan roti telur, kita takkan termakan belanja dia tu. Dia salah, tetap salah. Antara cirinya lagi apa dia? Kita imbas kembali dia. Apabila sahabat yang kita cintai itu memang dia yang lakukan kesalahan itu, kita tidak akan membenarkan dia. Maksudnya kita tak akan pertahankan kesalahan dia itu. Kita tak akan kata sebaliknya, dia tak bersalah, dia sahabat teman, dia tetap bersalah. Jadi balik kita cuba nak bina yang tu. Moga-moga dengan ujian COVID-19 yang Allah beri ni, kita cuba nak bina al-hubbu fillah, cinta semata-mata kerana Allah. Dan dalam masa yang sama, al-bughdhu fillah, benci juga kerana Allah. Tapi dalam benci tu ada sayang juga, nak tarik dia kepada jalan kebenaran. Kita ulang balik hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, kitab musnad beliau. Antara Nabi sabdakan, inna awthaqa'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kukuh, ikatan keimanan yang paling kukuh, antara cirinya adalah cinta kerana Allah dan benci juga kerana Allah Ta'ala. Tapi duk benci-benci pun aku sayang juga arwah tok kamu. Benci tapi rindu. Simin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Hadis nombor 6 lah kalau ikut susunan dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min
wala yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah muttafaqun alaih. Hadis yang sahih disepakati sanadnya oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail meninggal tahun 256 Hijrah dalam Sahih Bukhari, dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apa maksud riwayat ni? Dan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Al-Bara bin Azib bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya dua-dua sahabat Nabi lah. Ni sahabat Ansar suku Aus yang terkenal dalam periwayatan hadis. Dia ni Al-Bara ni sebagai anak radhiyallahu anhu. Al-Bara ni dipanggil kunyahnya Abu Amr, bapa Amru. Meninggal dunia satu pandangan sebut di Kufah tahun 71 Hijrah. Sempat riwayat sebanyak 305 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni yang terkenal, ayahnya juga sahabat Nabi, tapi dalam periwayatan hadis dia sebagai anak yang lebih terkenal lah. Jadi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Allah redha atas kedua-duanya. Beliau cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, maksudnya tentang golongan Ansar. Kenapa begitu? Imam Nawawi mengulas di dalam riwayat Imam Muslim yang lain. Dalam kitab beliau tu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada hadis lain yang mana ketika tu di Madinah lah, ada manusia masa tu yang membenci, yang tak suka, yang tak gemar dengan sahabat-sahabat Ansar ni. Maka Nabi membela sahabat-sahabat Nabi golongan Ansar ni. Ini antara sababul wurud hadis ni, sebab kenapa Nabi sebut hadis ni. Jadi balik cerita kita sini, maka Nabi sebut tidaklah mencintai mereka tu golongan Ansar yang beriman itu, illa mukmin, melainkan dia tu orang beriman. Beriman tu maksudnya syarat Imam Nawawi yang ada kamalul iman, kesempurnaan iman yang sebenar Allah beri. Sebab mereka ni syarah Imam Nawawi lagi, golongan Ansar juga golongan Muhajirin, mereka dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil ilmu terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sebaik-baik generasi Al-Quran sebagai pedoman kepada kita lah. Balik kita bercara sini, dan tidaklah membenci mereka, membenci golongan Ansar yang beriman itu, illa munafiqun, melainkan dia tu munafiq. Memang di Madinah pun ada golongan munafiqun Madinah. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Asalnya dia ketua golongan suku Khazraj, puak Arab yang dominan di Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau telah kempen nak jadi ketua di Madinah tu. Dia dah lancarkan kempen nak lantik diri dia jadi ketua, tapi tak ada sokongan. Dan dia juga dalam masa yang sama, kita imbas kembali, melancar kempen anti Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah lagi. Tu cerita dah. Bibit-bibit kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Nabi dan orang yang ikut Nabi. Masa tu Nabi di Mekah, walaupun masa tu Samsung Galaxy S10 Plus tak ada lagi, tapi info Abdullah bin Ubay bin Salul dah dapat 5 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Kita imbas kembali dalam kitab Fathul Bari, susunan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Ali yang meninggal tahun 852 hijrah di Al-Qahirah, Mesir, menyebut 5 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah berlaku peperangan yang besar antara Aus dan Khazraj. Nama peperangan itu peperangan Bu'an, Ba'ain Alif Tha, Bu'athun, Bu'ath. Aus dan Khazraj ni 120 tahun perang tak henti-henti. Tu sirah dia, 120 tahun perang tak henti-henti. Peperangan terakhir 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, peperangan paling besar namanya peperangan Bu'ath. Ramai pembesar Khazraj yang mati, juga ramai pembesar Aus yang mati dalam peperangan itu.
Antara yang terselamat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dia memulakan kempen anti Nabi, kempen anti dakwah Nabi. Tu cerita dia. Kebetulan pula dengan izin Allah Ta'ala, Nabi sampai di Madinah, hijrah Nabi, penduduk Madinah angkat Nabi sebagai ketua negara Islam Madinah. Lagilah kawan tu meto, bahasa orang Sungai, meto nyeronang mata. Itu sejarah dia, itu sirah dia sebenarnya. Tak apalah tu. Itu kita ambil daripada kitab, kalau sahabat tanyalah, antaranya kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, kitab sirah Nabi ni, disusun oleh salah seorang ilmuwan tersohor daripada Al-Qahirah, Mesir, yang meninggal dunia tahun 1345 Hijrah di Al-Qahirah, iaitu Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Afifi Al-Khudari rahimahullahu ta'ala namanya. Tak apalah, kita balik kita bercakap sikit. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa macam mana sejarah ada munafiqun Madinah di Madinah tu, sedangkan di Mekah tak ada? Jadi insya-Allah kita boleh jawab lah dengan izin Allah Taala. Tak apalah tu, kita balik jaga kita sini. Jadi siapa yang mencintai mereka, Nabi sebut siapa mereka, golongan Ansar yang beriman itu, maka Allah akan mencintainya. Sampai tahap macam tu lah. Siapa yang membenci mereka, membenci golongan Ansar, maka Allah juga membencinya. Hadis ini syarah Imam Nawawi nak letakkan kedudukan istimewa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sama ada di kalangan golongan Ansar ataupun golongan Muhajirin. Dua-dua tu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan bicara hadis berikutnya, hadis yang ke-7 lah dalam susunan daripada asal bab ni. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang sahih juga riwayat Imam At-Tirmidzi ataupun At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa nama sebenarnya, meninggal tahun 279 Hijrah, kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Apa maksud riwayat ni? Daripada Mu'adz tanpa bin, Mu'adz bin Jabal. Sebab Imam Nawawi dia nak ringkaskan, bukan Imam Nawawi saja, malah imam-imam hadis yang lain pun sama juga. Dalam kitab-kitab yang mereka karang, kadang-kadang mereka tak letak bin pada beberapa orang sahabat tertentu, sebab dah terkenal sahabat tu. An Jabir radhiyallahu anhu. Siapa Jabir? Jabir ibnu Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Sama juga, tak diletak tanpa bin. Itu pengenalan dia, indication dia, kata apa nombor sampai. Tak apa, kita balik kita bercakap di sini. Jadi Mu'adz bin Jabal ni radhiyallahu anhu, tokoh besar bidang ilmu di kalangan sahabat Nabi, manusia di kalangan umat Nabi yang paling alim dan arif tentang halal dan haram di sisi Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan anta laha ahlu wa huwa laha ahlu.